Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar. Ya, jadi bertemu lagi kita dalam channel Cikgu Zul, channel yang berkongsikan tentang silibus sejarah dan geografi. Ya, jadi dalam video kali ini Cikgu akan kongsikan tentang sejarah tingkatan 4 bab 1 yaitu warisan negara bangsa. Ya, jadi semasa form tu sudah belajar kan tentang kerajaan alam Melayu kan. Jadi dalam bab kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri warisan negara bangsa yang diwariskan kepada kita daripada kerajaan alam Melayu yang terdahulu daripada kita. Jadi kalau bila kita imbas kembali, pada abad pertama kita ada kerajaan Funan sudah wujud, lepas tu abad kedua ada kerajaan Champa, Melayu Champa. Lepas tu kita abad ke-7 pula ada Sriwijaya, Indonesia kan. And then kita ada abad ke-15 muncul pula, Kesultanan Melayu Melaka yang Gebilang. Dan abad ke-16 lepas tu ada kerajaan Johor Riau, Kesultanan Johor Riau. Jadi kerajaan alam Melayu ini, sebenarnya sebelum Barat datang ke Asia Tenggara ini, ke alam Melayu ini, sebenarnya orang Melayu sudah membina kerajaan, negara bangsanya sendiri. Apa buktinya? Sebab mereka ada 4 ciri yang menjadikan mereka sebagai sebuah negara bangsa. Jadi kalau kita belajar sejarah, kita selalu dimomokkan dengan fakta bahwa orang Barat lebih maju daripada kita. Orang di alam Barat sana, Eropah sana lebih maju daripada alam Melayu. Sebenarnya silap. Secara logiknya lah kan. Kerajaan Funan abad pertama sudah wujud. Mereka sudah mampu membina istana, membina kota, tembok-tembok besar daripada batu. Jadi agak mustahil lah kan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka yang bezanya 1400 tahun dengan Funan, buat istana daripada kayu sahaja, kan? Jadi pastinya kota Melaka itu jauh lebih hebat, lebih besar, lebih gagah daripada kerajaan Funan. Kalau kita lihat kerajaan Funan, mereka sudah mampu membina, binaan-binaan yang besar diperbuat daripada batu, jadi rasanya kan pasti Melaka lebih hebat sebenarnya. Istana Melaka bukan daripada kayu, pastinya lebih hebat mungkin daripada batu, dan tembok kota Melaka tu lebih tinggi, lebih besar daripada kerajaan-kerajaan yang lain yang terdahulu sebelumnya, yang beratus tahun, 1000 tahun, lebih dahulu daripada Melaka. Jadi kita kena ubahlah persepsi kita, jangan anggap Barat lah yang membawa kemajuan kepada kita. Sebenarnya Barat lah yang merencanakan kemajuan di alam Melayu. Jadi settle, mari kita lihat latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Bila Barat datang, penjajahan di Barat bermula bila? Di Melaka, 15-11 abad ke-14. And then kita tengok, kerajaan alam Melayu ini menjadi asas, membuktikan bahwa asas negara bangsa ini sudah wujud berdasarkan ciri-ciri yang kita jumpai melalui kajian yang dilakukan oleh sejarawan. Jadi kerajaan alam Melayu, contohnya Funan, Champa, Kedatua, Gangganegara, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, yang lebih dahulu daripada Melaka ini. Sebenarnya Melaka ini masih muda lagi sebenarnya, jauh berbeza sebenarnya banding dengan Gangganegara, Sriwijaya. Mereka jauh lebih duluan, beratus tahun lebih duluan daripada Melaka. Tapi kenapa kita pilih Melaka? Kenapa kita pilih Melaka sebagai, kalau kita kaji sejarah Malaysia, kita mesti bermula dengan Melaka kan? Kenapa? Sebab Melaka adalah asas kepada pembinaan negara bangsa Malaysia pada hari ini. Jadi kalau kita kaji sejarah Malaysia, starting pointnya di mana? Kesultanan Melayu Melaka. Tapi ini kita belajar sebelum lagi daripada Melayu Melaka. Jadi apa ciri-ciri kerajaan alam Melayu ni? Negara bangsa alam Melayu. Yang pertama ada raja. Raja. Jadi raja menjadi tonggak utama kerajaan. Tiada raja, tiadalah kerajaan. Maksudnya raja lah yang mengasaskan sebuah kerajaan. Jadi kedudukan raja ini diperkukuhkan oleh pentadbiran yang dibantu oleh siapa? Pembesar. Jadi raja mendapat ketaatan daripada rakyatnya. Disokong oleh rakyat. Jadi contohnya macam mana cara mendapat kesetiaan tu? Melalui agamalah, kepercayaan. Raja dianggap sebagai suci, dianggap sebagai dewa. Contohnya Raja Champa dianggap sebagai pemerintah yang suci. Dikaitkan dengan Dewa Siwa. Banyaklah Raja Majapahit,
Sriwijaya. Ini sebelum kedatangan Islam lagi. Ya. Okay, and then undang-undang. Kedua ciri mereka undang-undang. Okay, undang-undang dilaksanakan bagi memastikan kesejahteraan sebuah kerajaan. Iyalah, tanpa undang-undang macam mana kita mau mentadbir negara kan? Kalau orang buat suka hati, raja buat suka hati, pembesar pun buat suka hati, macam mana lah mau urus negara? Ya. Jadi contohnya apa? Majapahit mengamalkan undang-undang. Kutara Manawa mereka ada undang-undang sendiri. Kalau sambung dengan Melaka tuh undang-undang Laut Melaka kan. Itu kita bincang di video akan datang. And then yang ketiga itu wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh nih bermaksud kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui kepemerintahan seorang raja. Contohnya lah kan satu wilayah nih. Contohnya wilayah kita ambil Sriwijaya, di Sumatera. Jadi dia punya pusat pemerintahnya di mana? Contoh di Palembang. Bagaimana keluasan dia punya wilayah pengaruh bergantung kepada penduduk tempatan itu. Kalau penduduk itu menghormati, memperakui kekuasaan raja itu, itulah dia punya rakyat. Jadi sampai setakat mana tanah ataupun kawasan yang memperakui kekuasaan raja, sampai situlah dia punya sempadan. Sebab dia dianggap sebagai rakyat suatu kerajaan apabila rakyat itu taat dan memperakui kekuasaan raja yang berada yang memerintah di situ. And then contohnya apa? Kerajaan Funan punya wilayah pengaruh yang luas, dari Sungai Mekong, Teluk Caran, selatan Myanmar dan Segenting Kera. Luas lah seluruh bagian atas tuh. Area Kamboja, Vietnam tuh, Thailand, di situ kawasan Funan. And then kerajaan yang ketiga itu rakyat. Ialah mestilah ada rakyat, sebuah kerajaan negara bangsa tuh mesti ada rakyat kan. Jadi majoriti penduduk di alam Melayu ni, mereka bukan majoriti, semualah mereka taat kepada raja, dan tidak menderhaka. Contohnya rakyat kerajaan Sriwijaya lah, membuktikan kesetiaan mereka kepada Raja Sriwijaya dengan upacara persetiaan dan meminum air sumpah. Ada air sumpah, ada dia punya adat istiadatnya. Macam ada air tu dituang di inskripsi Telaga Batu tu, dia punya batu. Batu suci bagi mereka. Jadi air yang mengalir tu akan ditadah, lepas tu diminum oleh rakyat sebagai tanda persetiaan. Jadi itu cara mereka menumpahkan tat setia. Jadi ada 4, yaitu raja, ada undang-undang, ada wilayah pengaruh, ada rakyat. Jadi 4 ciri ini sudah cukup untuk menjadikan kerajaan alam Melayu yang terdahulu sebelum Melaka merupakan sebuah kerajaan negara bangsa, sebuah negara bangsa. Seperti yang saya terangkan dalam video yang sebelumnya. Jadi melalui 4 ciri ini saja cukup untuk menjadikan mereka ni membina sebuah negara bangsa. Bukan di barat saja mereka mula negara bangsa macam Italia apa semua tu kan, France tu semua, bukan. Kita lebih duluan sebenarnya. Jadi dari segi ketamadunan sebenarnya alam Melayu lebih maju daripada tamadun barat. Buktinya inilah kerajaan alam Melayu. Dan kita teruskan sampailah ke hari ini, masih ada lagi kerajaan alam Melayu. Jadi setakat ini saja. Kita jumpa lagi di video akan datang tentang ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Kita kaji Kesultanan Melayu Melaka pula. See you.